Tajuk tayamum ni sebenarnya kamu dah belajar, mungkin kamu belajar di sekolah masa sesi masa sesi dalam kelas lah. Dengan mungkin kamu dah belajar dengan Ustaz Hafizan. Jadi sebab kita memandangkan kita pun dah tajuk kita belajar. Jadi kita kena buat ulang kaji balik lah. Ulang kaji balik pelajaran yang telah kita belajar. Walaupun kamu dah tahu, dah belajar dah, tapi tak apa. Tidak menjadi kesalahan untuk kita ulang kaji balik supaya kita ingat balik. Kita boleh ingat balik apa yang dah kita belajar dah hari tu kan. Kadang-kadang mungkin kita dah belajar tapi kita ada yang lupa kan. Jadi apa salahnya kita ulang kaji balik pelajaran yang kita dah belajar. Okey, sebelum tu tayamum, sebelum kita nak ajar kamu tayamum, memandangkan kamu pun dah pernah belajar tajuk ni, saya nak tanya siapa tak kat sini tahu tayamum tu apa? Boleh jawab tak? Ada yang boleh jawab tak tayamum? Siapa faham tayamum tu apa? Ada yang boleh jawab tak? Ada yang jawab debu tanah. Apa yang debu tanah? Boleh jawab dengan secara tepat tak? Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, terima kasih Zat. Okey, tayamum ni kita nak mudah tahu tayamum tu adalah kita menggunakan debu tanah ketika kita nak berwuduk, ganti kepada air. Yang mana sebelum ni kita mengambil wuduk, kita menggunakan air, tapi bila waktu kita memerlukan air, air itu tak ada ke ataupun pada ketika kita nak berwuduk, kita tak boleh nak menggunakan air. Jadi masa itulah kita menggunakan tayamum. Ia sebagai pengganti kepada air. Itu maksud tayamum. Menggunakan debu tanah. Okay, jadi kita akan tengok hari ini berkenaan tayamum. Mari kita tengok di dalam buku teks kamu pada muka surat 102. Perbualan di antara seorang lelaki dengan budak-budak lah. Rasanya iaitu ustaz kepada dia orang. Tengok perbualan yang nombor 1. Dia kata, Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti? Budak ni bagus. Budak ni memang, bila tengok dalam ni memang dia jenis menjaga solat dia. Susah nak cari budak yang menjaga solat ni. Biasanya kita kalau sakit, solat kita pun sekali dah sakit, kita malas nak solat. Tak sakit pun kita malas, apatah lagi kalau sakit kan. Ini budak-budak pun dah ingat dah tentang solat. Dia dah risau dah. Kalau dia nak solat ni macam mana? Kita kalau memang jenis jaga solat, kita memang tak susah nak tinggal solat, kita akan risau. Kalau masa waktu je, kita akan fikir dah, aku tak solat lagi ni. Jadi budak ni memang jenis macam tu kan. Jenis dia memang tak boleh nak tinggal solat. Ini baru budak lagi. Kadang-kadang orang yang besar dan orang tua pun dia tak ingat solat. Jadi budak ni bagus dia ingat solat. Dia tanya ustaz dia datang melawat dengan kawan-kawan. Sebab tu kebetulan ustaz dia datang melawat, dia pun tanya macam mana nak berwuduk sedangkan kaki dia berbalut. Sebelum ni dia tak sakit, kaki dia tak berbalut, dia berwuduk macam biasa. Boleh kena air, tapi bila dah kaki dah berbalut, macam mana nak kena air? Takkan nak bagi basuh sekali dengan berbalut tu. Nanti rosak pula berbalut tu. Apa ustaz dia jawab? Ustaz dia kata, nizam. Dalam keadaan-keadaan tertentu, Islam mengharuskan kita bertayamum. Ada penyelesaian dia. Walaupun tak boleh nak kenakan air, tetapi Islam ni agama yang rahmat, agama yang bagus, yang hebat sebab dia dapat menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku.
Jadi walaupun kita nak berwuduk, nak menggunakan air tak boleh, tetapi tidak menjadi alasan untuk kita tak solat. Wajib juga kena solat. Ada cara dia. Kalau tak boleh berwuduk dengan air, maka dibolehkan untuk kita bertayamum. Tayamum ni tak semestinya kalau tak ada air saja boleh bertayamum. Tayamum juga boleh kita gunakan pada ketika kita tak boleh nak menggunakan air. Contoh dia tadilah kaki dia tu berbalut. Jadi tak boleh nak menggunakan air kat situ. Jadi bolehlah dia menggunakan tayamum. Kemudian nombor 3, tayamum. Kawan dia ni buat tanya. Tayamum, tapi dia tahu, dia kata saya tahu. Guna pasir kan ustaz? Dia kata guna pasir kan ustaz? Betul ke guna pasir? Pasir yang kita tengok, pasir yang kat sungai tu, kat laut tu, pasir lah. Yang kasar tu kan. Kemudian kawan dia seorang tu menyampuk. Kawan dia yang perempuan seorang lagi tu je. Tu menjawab, dia kata, Aizah, kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir. Dia tegur kawan dia. Pasir, bukan guna pasir, dia kata. Kita gunakan debu tanah. Debu tanah maknanya debu yang halus tu. Pasir yang kasar tu. Kalau kita gunakan pasir, kita ambil, kita gunakan pasir, kita sapu muka kita, agak-agak muka kita jadi apa? Habislah bercalau muka kita sebab guna pasir kasar. Jadi tak bolehlah guna pasir, guna debu saja yang lembut, yang halus-halus tu. Sebab tu kalau kita duduk dalam keadaan contoh, kita terperangkap dalam satu bilik ke mana-mana ke, ataupun duduk dalam penjara, yang mana penjara tu tak ada air, kita tak boleh nak solat. Tak boleh nak solat. Tapi biasanya penjara tu, penjara yang kalau penjara yang ada tu bolehlah solat, ada air. Tapi ini kita duduk penjara orang jahat, kurung kita, dia tak bagi kita solat. Andai kata kita duduk dalam keadaan tu, kita kena solat tu kena wajib kena solat juga. Tapi macam mana cara nak wuduk? Kita tengok kat dinding-dinding tu ada debu-debu, bolehlah kita menggunakan debu tu sebagai bertayamum. Itu maksud tayamum. Kalau kita menggunakan pasir, dalam penjara mana ada pasir, macam mana kita nak bertayamum? Sebab tu dia kata gunakan tayamum, kena gunakan debu. Debu ni terhasil daripada habuk-habuk. Itulah maksud debu. Ataupun yang lebih afdal daripada tanah tu sendiri. Tanah tu dia ada debu dia. Gunakan debu tanah tu. Kita tengok pengertian tayamum. Apa maksud tayamum? Yang ni kita pergi cepat-cepatlah sebab kita pun dah pernah belajar. Kita nak pernah kaji je balik. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ingat, itu maksud tayamum. Tayamum adalah kita menggunakan debu tanah yang suci. Tak nak debu tanah yang kotor. Jangan pula kita pergi tengok, kita pergi ambil, kita tengok air tak ada, lepas tu kita cari debu tanah. Kita suka hati je ambil debu tanah tanpa cek. Kita tengok ada kucing berak kat situ. Kita sapu muka kita dengan take kucing sekali. Tak boleh lah. Kena cek dulu, pastikan dulu debu tanah tu kita hidup tak ada bau najis ke, tak ada bau benda-benda yang kotor, bolehlah kita gunakan debu tanah tu. Pastikan dia suci, bersih. Kemudian kita sapu ke muka kita dan tangan kita. Jangan pula kita ikut cara berwuduk menggunakan air. Kalau kita berwuduk menggunakan air, kita kena buat apa? Kita kena kumur dulu kan. Takkan kita nak ambil debu tanah tu masuk dalam mulut kita kumur. Habislah mulut kita penuh dengan debu tanah. Tak ada. Kalau tayamum tak ada benda-benda yang macam berwuduk dengan air tu. Jadi dia dua je anggota yang kita kena basuh, yang kita kena sapu, iaitu muka dengan tangan saja. Yang lain tak payah, kaki pun tak payah, rambut pun tak payah. Kita hanya sapu muka kita 3 kali sama macam wuduk, kemudian tangan kita 3 kali. Tangan daripada atas ni macam biasalah sampai ke siku macam anggota wuduk tu. Dan kena ada niat. Wuduk pun ada, wuduk dengan air pun ada niat, bertayamum pun ada niat juga. Dengan ada syarat-syarat dia lah. Itu maksud tayamum.
Okay, apa dalil dia? Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah kata dalam surah Al-Maidah, apa maksud dia? Sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu debu yang bersih. Dia punya dalil dia sebut dalam Quran. Yang mana dalil yang boleh menggunakan tayamum. Kalau mencari air, dia kata kalau air tak ada, setelah dia mencari air, air tak jumpa, maka bolehlah menggunakan debu tanah. Okay, ada soalan kat situ, dia kata mengapakah kita bertayamum menggunakan debu tanah? Ini soalan kebat ni. Sebab apa kita bertayamum menggunakan debu tanah? Siapa boleh jawab? Kenapa kita bertayamum menggunakan debu tanah? Kenapa kita tak menggunakan selain daripada debu tanah sebagai pengganti air? Kenapa guna debu tanah? Siapa boleh jawab? Sebab dah Allah sebut dalam Quran. Dalam Quran dah sebut dah. Dalam Quran Allah dah sebut kalau kita mencari air, air tak ada, boleh menggantikan debu tanah. Sebab tu boleh menggunakan tayamum. Bukti dalam Quran dah sebut dah boleh gunakan tayamum tu. Okey, kemudian dan satu lagi sebab debu tanah ni senang dijumpai. Kita nak jumpa kat mana-mana pun senang. Sebab tu boleh bertayamum dengan debu tanah. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada? Okey, bagus. Kalau tak faham, kamu boleh terus tanya. Boleh terus tanya. Jangan malu-malu, buka mic dan kamu boleh tanya terus. Okey, kita pergi ke muka surat 104. Kita akan tengok rukun tayamum, sunat tayamum dengan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okay, rukun tayamum dia ada 4. Dia ada 4. Rukun wuduk dia ada lebih daripada 4 ni, tapi tayamum hanya ada 4 sahaja. Sebab dia ada anggota, 2 anggota je, muka dengan tangan saja. Tapi kalau wuduk dia ada banyak lah sebab dia ada anggota yang lebih pada muka dengan tangan. Okay, kita tengok rukun yang pertama ialah berniat. Mesti wajib kena niat. Kalau tak niat, apa-apa ibadah kalau kita tak niat, maka tak dapatlah pahala ataupun tak sahlah kita punya ibadah tu. Okay, pertama kena berniat. Niat dia apa? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Okay, jadi untuk niat ni Ustaz nak sama-sama kamu buka mic kamu, kita baca. Kita ulang 2-3 kali niat ni. Boleh tak? Okay, kamu ikut Ustaz lah. Okay, kejap ada orang nak masuk. Okey, sama-sama kita baca niat bertayamum. Nawaitu tayammuma. Nawaitu tayammuma. Okey, seorang saja yang sebut. Yang lain tak sebut. Okey, ulang sekali lagi. Nawaitu tayammuma. Nawaitu tayammuma. Listibahati. Listibahati. Fardhis salati. Fardhis salati. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bagus Izzat kamu ni. Seorang. Kalau tak ada kamu, maka tak ada respon daripada kelas. Okey. Itu adalah niat tayamum. Yang wajib dia adalah dalam hati tu. Kalau kamu tak ingat, kamu tak boleh nak sebut dalam bahasa Arab tu, kita boleh baca yang bahasa Melayu dia tu dalam hati. Apa bacaan dalam hati dia? Okay, maksud dia, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kalau boleh, ini kita kena hafal. Sebab kita takut tiba-tiba
kita perlu bertayamum. Mana nak tahu dalam keadaan darurat ke apa ke, kita kena bertayamum. Jadi kita boleh menggunakan tayamum. Kita pernah belajar dah. Okay. Lepas tu kita berada dalam situasi kita kena bertayamum. Jadi kita ingat balik. Oh, bukannya niat tayamum ni aku dah pernah belajar. Aku ingat lagi. Sebab tu kena hafal juga. Hafal supaya kamu boleh menggunakan pada ketika kamu terdesak. Kena bertayamum. Jadi kamu boleh ingat benda ni. Sekali sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita berwuduk dengan air, kita hanya sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu je. Ataupun sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bertayamum, kita tak boleh menggunakan niat yang kita berwuduk dengan air tu. Niat dia macam ni lah. Sahaja aku bertayamum untuk apa? Untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Penambahan dia, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Itu saja. Kerana Allah Ta'ala. Itu niat. Rukun yang pertama iaitu niat. Kemudian yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang anggota yang pertama adalah kita sapu tayamum, kita sapu debu tanah tu ke muka kita. Sama juga macam wuduk. Kena ikut muka kita daripada mana anggota muka, daripada atas. Kalau atas ni daripada tempat kita punya ada rambut ni sampai ke bawah ni. Kalau boleh ke bawah dagu ni. Bawah dagu ni. Anggota muka daripada atas sampai bawah ni, kat dagu ni. Cuma kalau boleh kita berwuduk, kita kena lebihkan bawah ni. Sampai ke leher kita ni. Itu anggota muka. Kalau daripada tepi, daripada telinga ni, sebelum lubang telinga ni, hingga ke ujung ni, yang lebar ni. Telinga kita ni kan. Itu adalah anggota muka kita. Yang mana pada atas ni kena sapu ni. Bagi kena ni seluruh ni. Sampai ke bawah ni. Hidung kita ni pun kita kena sapu-sapu juga. Sama, dia ikut macam anggota wuduk masa kita menggunakan air tu. Sama je. 3 kali kan. Okay, kemudian yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Macam kita wuduk dengan air juga. Kena daripada tangan kita ni sampai ke siku. Kalau wuduk, sebolehnya kalau kita menggunakan air, kita kena lebihkan atas siku ni. Sebab apa? Sebab apa kita kena berwuduk dengan sempurna? Sebab bila di hari akhirat nanti, Nabi Muhammad SAW, cara dia nak kenal umat dia adalah dengan dia melihat anggota wuduk kita. Kalau dulu kat dunia kita ni selalu solat, kita ni selalu berwuduk, maka Nabi Muhammad bolehlah mengenal kita. Sebab kita tak hidup dengan sekali Nabi Muhammad tak pernah tengok kita. Jadi bagaimana Nabi Muhammad nak kenal kita? Nabi Muhammad nak kenal sebab masa tu beribu-ribu orang, berbilion-bilion orang. Jadi macam mana cara Nabi Muhammad nak kenal kita? Bila Nabi Muhammad kenal kita, dia akan boleh memberi syafaat, dia boleh membantu kita pada ketika tu. Semua orang masa tu ketika tu susah. Susah dengan banyak dosa kita dan sebagainya. Jadi kita perlukan syafaat, pertolongan daripada Nabi Muhammad. Jadi bila orang tu berwuduk, jadi Nabi Muhammad boleh kenal dia. Bila orang tu berwuduk, Allah akan jadikan anggota wuduk dia tu bercahaya. Sebab tu Nabi Muhammad boleh kenal orang umat dia, sebab umat dia berwuduk. Jadi bila berwuduk, anggota kita akan bercahaya. Jadi bila bercahaya, itu adalah umat Nabi Muhammad. Siapa yang tak pernah solat, tak pernah berwuduk, jadi Nabi Muhammad tak kenal dia. Macam mana nak kenal? Sebab anggota dia tak bercahaya. Sebab tu kalau kita nak bagi cahaya kita lebih terang, lebih banyak, kita kena lebihkan anggota kita. Kalau kita betul-betul kat siku ni, jadi cahaya tu setakat sekadar situ je lah. Tapi kalau kita lebihkan, cahaya kita tu lagi banyak. Tapi jangan pula sampai ke bahu ni. Nanti habis basah habis baju kita. Itu membazir pula. Jadi sampai atas sikit pada siku. Kaki pun sama. Sampai buku lali kita lebihkan. Kalau kita berwuduk dengan air, lebihkan sikit atas buku lali tu. Tapi tetap kena buat 3 kali. Jangan lebih. Lebih tak boleh pula. Lebih makruh pula. Sebab Nabi dah ajar kita 3 kali saja. Kena sapu. So kena ikutlah. Kena basuh ataupun sapu 3 kali sahaja anggota wuduk. Okay, kemudian rukun yang keempat adalah tertib. Tertib ni maksudnya kita mengikut susunan. Jangan pula kita tiba-tiba kita terus ambil, kita terus basuh tangan. Tak boleh.
Kita kena ikut tu susunan dia. Mula-mula kena berwuduk, kemudian basuh muka, basuh tangan. Itu maksud tertib. Itu saja 4 rukun dia. Pertama berniat, yang kedua menyapu muka, yang ketiga menyapu tangan hingga siku, yang keempat tertib. Boleh ingat kan? Mudah je. Kemudian kita tengok pula sunat tayamum. Sunat tayamum ada 7. Ini kalau kita tak terbuat, maka sah kita punya tayamum kita. Kita nak bersembahyang pun sah. Sebab apa? Sebab sunat kalau kita tak buat, tak boleh memberi kita punya solat kita, tidak membatalkan solat kita. Sebab sunat saja, bukan wajib. Kalau yang rukun tu kena buat. Kalau rukun tu kalau kita tak buat salah satu dia, maka kita punya solat tak sah. Kalau sunat tak apa. Tapi kalau kita buat, dapat lagi pahala Allah bagi kita. Yang pertama, membaca basmalah. Baca bismillah lah. Sebelum kita nak berniat tu, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Kita sapu. Sapulah. Maksudnya bukan kita letak je, kita sapu. Macam kita duduk tu sapu. Dari atas ke bawah. Kemudian sunat yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Kita ambil debu, kita nipiskan. Maksud nipiskan ni maksudnya jangan tebal sangat. Boleh je kalau kita ambil terus sapu. Tapi kalau kita nak dapat pahala sunat, kita ambil, nanti kita tengoklah cara nak ambil tayamum macam mana. Dan kita tepuk-tepuk sikit. Jangan tepuk tempat yang sama, nanti jadi mustakmal. Dia tak boleh, dia kena tepuk tempat lain. Sebab kita nak gunakan lagi tempat tadi tu. Tempat lain, bukan kita nak gunakan tempat yang tempat kita ambil tadi tu, dia dah jadi mustakmal dah, tak boleh ambil dah. Tu kita kena tepuk tempat lain. Jangan pula kita tepuk tempat yang kita nak ambil lepas tu. Sama juga macam wuduk kan. Berwuduk bila kita dah ambil air tu, kalau mengalir air tu ke tempat, kalau contoh kita ambil dalam baldi, kita tak boleh bagi air yang kita berwuduk tu, dia mengalir dalam tu balik. Nanti jadi air mustakmal. Sebab air tu telah digunakan. Macam tu juga tayamum. Okey, yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Kita renggangkan jari kita macam ni. Daripada rapat, tepuk, lepas tu renggangkan jari macam tu. Itu sunat yang kelima. Itu sunat yang keempat. Okay, yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Macam biasalah, guna macam wuduk pun, guna anggota kanan dulu, kemudian anggota kiri. Sunat yang keenam, menghadap kiblat. Kalau kita tahu kiblat kat arah mana, kita sunat hadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Doa wuduk macam mana? Doa tayamum macam kita berwuduk juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kalau yang tak ingat tu boleh cari balik doa wuduk. Okey, habis rukun dan tayamum. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, tak ada. Kita terus pergi ke sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Sebab apa kita perlu menggunakan tayamum? Dia ada 5 sebab. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Bila kita dah cari air, dah puas dah mencari air ke serata tempat, contoh kita pergi berkemping ke mana-mana ke, kita dah masuk waktu solat, kita nak solat. Bila kita nak solat, kita pun macam biasalah mencari air. Bila mencari air pun tak ada, maka bolehlah kita bertayamum. Tapi syarat dia mesti kena cari air dulu. Okey, kemudian yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Itu sebab yang membolehkan kita bertayamum. Kalau kita dah cari air tak ada, kemudian kita ada bawa air. Kita ada bawa air botol lah. Tapi kita tak boleh bertayamum, kita tak boleh menggunakan air juga sebab air itu adalah air untuk kita minum. Kalau kita menggunakan air tu, maka tak dapatlah kita nak minum. Jadi tak boleh menggunakan air tu. Tapi kalau air tu banyak, tak ada masalah. Cuma kita takut kalau kita tersesat ke suatu tempat, kita tak tahu bila kita nak balik. Jadi kita hanya ada air tu saja.
Jadi kita tak boleh menggunakan air tu sebab kita nak hidup nanti nak gunakan air tu nak minum. Jadi bolehlah bertayamum. Tapi andai kata kalau kita pergi tempat tu, kita dah tahu pergi tempat tu sekejap je. Petang tu kita nak balik. Air ada banyak. Air kita bawa betul-betul. Jadi kalau tak ada air, bolehlah kita menggunakan air yang kita bawa tu. Ikut pada keadaan tu. Ataupun kita, yang ni jaranglah terjadi pada kita. Ataupun ini terjadi pada zaman orang yang duduk di padang pasir dulu kan. Dia pergi mengembara, terpaksa lalu ke padang pasir yang panas tu, air pun nak cari susah nak jumpa. Jadi dia orang bawa sekali dengan haiwan ternakan, bawa kambing apa semua tu untuk berpindah ke mana-mana, pergi ke mana-mana. Jadi banyaklah haiwan-haiwan yang mereka bawa. Jadi dan mereka juga membawa bekalan air. Jadi kalau air tu nak berwuduk tak ada air, yang dia orang ada bawa bekal tu ada air, tapi air tu pun banyak, tetapi air tu bukan saja untuk keperluan mereka, untuk mereka bagi kepada haiwan ternakan, cukup untuk haiwan ternakan. Itu pun tak boleh juga kita menggunakan air sebab air tu untuk diri dan haiwan ternakan. Jadi bolehlah masa tu kita menggunakan tayamum. Kemudian sebab yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Ada air tapi jarak dia memang sangat-sangat jauh. Kita nak pergi pun susah. Jauh ni macam mana? Jauh ni maksudnya kita dah mencari macam kawasan dekat dengan kita tak ada. Tetapi ada orang bagi tahu tu di sana tu berapa ratus kilometer tu kena jauh kena pergi. Tak boleh lah nak pergi sebab terlalu jauh. Itu bolehlah bertayamum. Kalau kita pergi nanti solat tu habis dah. Sebab dah masuk contoh solat Zuhur, kita nak solat. Kita dah pergi jalan tu pun dah berapa jam dah. Elok kita sampai, mungkin ada asar dah. Habis dah waktu. Tak boleh lah. Sebab tu kalau terlalu jauh, kita boleh menggunakan tayamum. Ataupun dia kata, yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Sebab yang keempat kita boleh bertayamum adalah kita nak menggunakan air tak boleh. Sebab-sebab tadi itulah luka, ada balutan. Tapi balutan tu pun sepatutnya dia ada syarat lagi. Syarat dia apa? Balutan tu kalau sebolehnya kita sebelum bertayamum dengan debu tanah, kita boleh menggunakan air lagi. Tapi bukan kita basuh dia. Kita hanya ambil air, kalau kita ada balut tangan ataupun kaki, kita hanya sapu saja air tu. Ambil air sikit je, kita spray ke kat tangan kita, lepas tu kita sapu dekat balutan kaki kita tu. Boleh lagi menggunakan air. Yang tak boleh menggunakan air tu, kita takut kita punya balutan tu, kalau contoh kalau kita gunakan air, balutan kita tu terlalu nipis ataupun boleh merosakkan balutan tu ataupun merosakkan luka kita, yang tu baru boleh kita boleh menggunakan tayamum. Tapi kalau sebolehnya kita menggunakan air, kita kena gunakan air dulu. Kita spray, kita sapu. Sikit je sapu. Kalau tak boleh sangat, mendesak sangat, baru kita boleh menggunakan tayamum. Itu maksud dia. Maksud terhalang daripada menggunakan air, setelah kita nak menggunakan air tak boleh, maka bolehlah kita bertayamum dengan debu tanah kepada anggota yang kita rosak tadi, yang luka begitu. Kemudian ataupun dia kata kalau kita nak gunakan air tak boleh disebabkan tempat yang kita nak ambil air tu ada musuh. Ada musuh. Contoh ada orang jahat ke, ada duduk kat situ, kalau kita pergi, kita kena bunuh. Kita kena tangkap, kena bunuh dengan orang kat situ sebab ada orang jaga kat situ kan. Ataupun kawasan tu memang terkenal dengan kawasan penjenayah. Kalau kita pergi je ke situ, kita kena tangkap dengan orang tu. Jadi tak bolehlah kita menggunakan air walaupun dekat. Walaupun kita dah nampak air tu ada depan tu. Tapi kalau kita pergi situ, nanti ada orang tangkap kita. Kalau bukan disebabkan musuh pun, ada binatang yang berbahaya pun tak boleh juga. Contoh dalam air tu ada banyak buaya. Kalau kita nak ambil air dalam sungai tu, kita kena makan pula dengan buaya tu. Jadi tak boleh menggunakan air tu. Ataupun di sekeliling tu ada binatang buas, ada harimau ke, ada ular ke, macam-macam binatang ada. Kalau kita pergi je, kena makan dengan harimau tu. Jadi masa tu tak boleh menggunakan air. Bolehlah kita bertayamum. Okay, jadi poin dia, pastikan tempat air yang kita nak ambil tu tempat yang selamat. Okay, sebab yang kelima yang membolehkan bertayamum, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Ini tempat-tempat
tempat-tempat yang mana cuaca dia terlalu sejuk. Kalau kita ambil air, kita gunakan air, memang boleh memudaratkan kesihatan kita. Sebab air dia memang terlalu sejuk. Ada setengah tempat, macam contoh di kutub utara ke kat mana-mana yang memang terlalu udara dia selalu sejuk, kita nak gunakan air baru sapu sikit je, dia terasa sampai ke tulang. Jadi tak boleh menggunakan air. Masa tu bolehlah kita menggunakan debu tanah. Tapi macam mana nak guna debu tanah pula? Sebab biasanya tempat yang macam tu, tempat yang bersalji macam tu, mana ada debu. Jadi debu tanah tu mungkin kita bawa siap-siap lah. Kita bawa dalam beg kita ke mana-mana ke, bolehlah kita menggunakan debu tanah pada ketika tu. Ataupun kita duduk di dalam satu tempat yang bukan ada salji, tapi udara tu memang udara yang sejuk. Kita duduk dalam rumah kita, tempat tu kita buka je, memang air tu memang macam salji, macam ais. Rasa macam ais tu. Tak boleh nak ambil air tu. Kalau kita guna juga, kita boleh memudaratkan kulit kita, kesihatan kita. Jadi pada ketika tu, bolehlah kita menggunakan air. Tapi kalau setakat sejuk sikit-sikit tu, macam kat Kemahiran Highland ke, itu tak bolehlah bertayamum sebab air tu masih boleh guna lagi. Dia kata tak boleh guna ni sampai boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas, sakit dan sebagainya. Itu tak boleh menggunakan air. Okey, itu lima sebab yang membolehkan kita bertayamum. Okey, setakat ni ada soalan? Ada. Ada? Okay. Alhamdulillah faham. Jadi seterusnya kita pergi ke, kalau boleh yang ni, kita sampai mana? Jom aja. Ada waktu lagi. Okey, kita pergi ke muka surat 105. 105 iaitu berkenaan syarat. Ini tentang syarat-syarat tayamum. Teliti dan fahami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nizam. Kamu sudah sihat? Belum lagi. Saya masih di hospital. Ustaz, maafkan saya hendak bertanya. Apakah syarat-syarat tayamum? Dia tanya kepada Ustaz dia syarat tayamum. Ini budak yang kat hospital tadi tu. Kemudian Ustaz dia jawab apa? Oh, bagus pertanyaan kamu, Nizam. Ini syarat-syarat tayamum. Dia ada 4 syarat. Yang pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Dia mesti kena cari air dulu. Tak jumpa air, baru dia kata boleh kita menggunakan tayamum. Yang kedua, syarat yang kedua, masuk waktu solat. Pastikan kita nak bertayamum tu, masa tu dah masuk waktu solat. Baru kita boleh bertayamum. Kalau tak masuk solat lagi, tak masuk waktu lagi, contoh sekarang Zuhur dalam 1 lebih, 1:05 itulah. Ataupun lebih sikit. Okey, contoh satu kita ambil lah 1:10. Contoh 1:10 masuk waktu Zuhur. Kalau kita ambil wuduk dengan air, kita boleh ambil sebelum pukul 1:10 tu pun kita boleh ambil wuduk dah. Kalau bukan bertayamum, kita ambil pukul 1 pun boleh, pukul 12 lebih pun boleh. Yang penting kita boleh menjaga wuduk tu. Maka bolehlah kita ambil wuduk awal. Tapi kalau tayamum, syarat dia tak boleh macam tu. Syarat tayamum, dia kena orang azan dulu. Contoh 1:10 masuk Zuhur, orang dah azan, baru kita boleh mendapatkan tayamum tu. Baru kita boleh start bertayamum. Selagi tak masuk waktu, tak boleh kita bertayamum. Itu syarat yang kedua. Pastikan kena masuk waktu dulu. Syarat yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Pastikan debu tanah kita tu suci dan bersih daripada kotoran ataupun daripada najis. Syarat yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau di tubuh badan kita ni ada najis, kita kena hilangkan dululah. Okey, macam mana nak hilang sedangkan air pun tak ada? Sebab tu kena gunakan istinja. Yang telah kita belajar dulu. Istinja tu kita menghilangkan najis menggunakan alat-alat yang kasar selain daripada air. Kalau istinja kita menghilangkan najis. Ini kena ingat ni. Istinja menghilangkan najis menggunakan selain daripada air. Kalau tayamum, kita menggunakan debu tanah. Kalau air tak ada.
Istinja, tayamum. Beza tu. So dia kata kena hilangkan najis terlebih dahulu. Kalau tak ada air, maka kita menggunakan istinja. Istinja tu kita menggunakan, ada alat-alat dia. Antaranya tisu pun boleh. Ataupun kertas-kertas yang kain-kain yang sedikit kasar, macam tisu tu ataupun kertas. Itu boleh digunakan untuk istinja. Ataupun kita menggunakan kulit kayu. Kulit kayu kan kasar sikit. Kulit yang ada di kayu, di pokok-pokok tu boleh menggunakan kulit kayu tu. Ataupun kita menggunakan daun. Istinja menggunakan daun daripada daun yang kering, bukan daun yang licin. Kalau licin tak boleh. Pastikan daun yang kita nak guna tu kasar untuk menghilangkan najis tersebut. Ataupun kita menggunakan apa lagi? Benda-benda yang kasar lah. Kita menggunakan batu. Batu yang kasar. Kalau batu yang sungai yang licin tu tak boleh. Pastikan batu yang kita nak gunakan itu tu kasar. Kita basuh. Lepas pada kita kencing dan berak tu, kita basuh lah menggunakan batu tu. Lepas bersih suci tu, hilangkan najis, baru kita boleh bertayamum. Okay? Itu 4 syarat dia. Yang pertama, ingat, kena cari air dulu. Mencari air selepas, mencari air tadi pun dia kata selepas masuk waktu juga. Sebelum tu tak boleh lagi. Waktu orang dah azan zuhur tu, baru kita start cari air. Cari, tak jumpa. Barulah kita boleh menggunakan tayamum. Kemudian yang kedua dia kata pastikan masuk waktu solat. Bertayamum selepas masuk waktu solat. Yang ketiga menggunakan debutan air suci. Dan yang keempat menghilangkan najis terlebih dahulu. Tadi syarat dengan, kena ingatlah, kita dah belajar tadi rukun, sunat, sebab-sebab mengharuskan tayamum dengan syarat. Sebab-sebab dengan syarat ni lebih kurang sama. Tapi dia ada perbezaan dia. Sebab tadi dia ada 5, syarat tu ada 4. Kena ingatlah. Kemudian dia jawab, oh begitu, baru saya tahu. Jika saya terkentut, batal atau tidak tayamum saya, Ustaz? Lepas tu Ustaz dia, Ustaz dia pun ketawa, dia tanya soalan macam tu. Ada-ada saja kamu nizam, tentulah batal. Antara perkara yang membatalkan tayamum, ini perkara yang membatalkan tayamum pula. Yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa-apa perkara yang membatalkan wuduk, kentut, pegang kemaluan kita tanpa berlapik, lepas tu kita tersentuh lelaki perempuan, itu perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang telah kita belajar sama. Dalam tayamum pun dia akan batal juga. Okey. Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Kita dah habis tayamum, kita mencari air, lepas tu terjumpa air, maka tak bolehlah kita bertayamum. Ataupun kita dah bertayamum, dah ambil semua dah, kita dah cari air tadi, tiba-tiba hujan, ada air, maka terbatallah tayamum kita. Kita tak boleh gunakan tayamum tadi untuk solat. Kita kena ambil semula, ambil air tadi. Kalau tak hujan pun, contoh tiba-tiba kita jalan, tadi kita jumpa jalan sebelah kanan, kita pergi cari belah kawasan kiri ni je. Bila kita pergi ke kanan, tengok-tengok, kita dah bertayamum dah. Tengok belah sana ada air. Maka batallah tayamum kita tadi. Terpaksa kita menggunakan air yang kita jumpa tu. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Sakit kita tu, doktor kata, okey, kamu dah boleh dah menggunakan air ni. Tak ada apa-apa mudarat dah. Maka kita tak boleh dah bertayamum. Tayamum kita kalau ada pun, kalau kita dah menggunakan tayamum pun, kita dah batal dah. Sebab kita dah boleh menggunakan air. Sebab sakit itu dah sembuh. Kemudian yang keempat, telah luput waktu solat. Bila kita dah solat zuhur tadi, maka untuk solat asar, tak boleh guna dah tayamum tu. Kena ambil lain. Sebab dia hanya untuk solat yang kita ambil satu tu je. Kena tunggu pula waktu solat asar dah masuk, baru kita bertayamum lain. Bila dah habis tayamum, bila habis solat kita tu, maka habislah kita punya tayamum kita tu. Tapi kalau wuduk, kalau selagi kita jaga wuduk tu, tak ada perkara yang batalkan wuduk, kalau daripada pagi tu, subuh tu, kalau kita boleh jaga sampai malam tu, tak pergi tandas, tak pergi mana, tak membatalkan wuduk, kita boleh menggunakan wuduk yang sama tu. Tapi kalau tayamum tak boleh. Tayamum hanya untuk satu solat tu saja. Habis solat tu, habislah. Kena ambil tayamum lain. Okay. Yang kelima adalah murtad. Murtad ni orang tu keluar daripada Islam. Contoh dia bertayamum,
Dia bertayamum dalam keadaan Islam, tiba-tiba dia terpengaruh dengan apa-apa ke, tiba-tiba dia terkeluar daripada Islam. Sama juga macam uduk pun sama juga. Kalau kita dah ambil uduk dengan air tu ataupun tayamum tu, kita pada ketika tu waktu Islam, lepas tu tiba-tiba kita terkeluar daripada Islam, maka batal lah kita punya uduk tadi dengan tayamum. Kalau dia nak masuk Islam balik, dia mengucap dan sebagainya, dia kena ulang balik, dia kena ambil balik uduk tu ataupun tayamum tu. Itu 5 syarat dia. Okay, kemudian dia jawab, terima kasih Ustaz saya atas maklumat yang diberikan. Assalamualaikum. Dia Ustaz jawab, Waalaikumsalam. Sama-sama. Jangan lupa berehat dan makan ubat. Ustaz dia nasihat kat dia. Kemudian dia kata, ucapkan terima kasih, jangan sesekali berdalih. Okey, setakat ni faham? Faham. Okey, kalau faham, Ustaz rasa sampai tajuk ni je kot. Sampai perkara yang membatalkan wuduk. Kita akan ada lagi tentang cara bertayamum dengan kepentingan tayamum. Okey, nanti yang ni mungkin kita akan sambung lagi lah. Sama ada kita akan buat Google Meet lagi ataupun Ustaz akan bagi video. Cuma yang tadi tu, Ustaz nak bersoal jawab lah dengan kamu. Okay, kat sini kita ada berapa orang? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 orang saja. Okey, boleh lah Ustaz nak tanya siapa-siapa Fakihah. Fakihah ada? Nurul Alisa. Okay, cepat. Mana Nurul Alisa? Kamu jangan, kamu buka masuk kelas, lepas tu kamu tinggal, kamu boleh Google Meet. Sebab kamu pun dah tak buka kamu punya kamera, Ustaz tak tahu kamu ada dalam kat sini ataupun kamu tinggal je kamu punya Google Meet tu. Sebab tu bila Ustaz panggil kamu tak menyahut. Kamu ada ke tak kat situ? Tak ada juga. Akil? Okey, ada Akil. Ada Ada. Okey. Boleh tak kamu bacakan kat Ustaz lafaz niat berwuduk, bertayamum. Lafaz dia sekali maksud dia. Okey, baca. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, bagus. Okey, Ustaz tanya lagi. Okey, rukun tayamum ada berapa? 4. Ada 4. Okey, boleh sebut tak ke-4 rukun tu? Cuba sebut rukun dia yang 4 tu. Akil. 104 Akil. Surat 104. Berniat. Okey.
menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, kemudian Menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. yang terakhir, Tertib. tertib. Okey, kamu tadi baca kan? Kamu baca. Tapi kalau kamu tak baca, kamu boleh ingat tak yang tadi kamu sebut tadi tu? Boleh ingat tak? Tak. Tak boleh ingat. Part tu. Niat, niat, sapu muka, sapu tangan, tertib. Tak boleh ingat yang tu? Mudah je, niat, sapu muka, sapu tangan, tertib lah. Empat tu je. Boleh kan? Okey, kemudian Izzat lah. Ada orang lain lah. Okey, Izzat. Okey, cuba sebut kat Ustaz sebab dengan syarat yang syarat tayamum. Kamu sebut dulu sebab dia ada berapa, lepas tu sebut satu-satu apa sebab dia. Sebab yang mengharuskan bertayamum. 1. Tiada air setelah berusaha mencarinya. Okey, kemudian 2. Ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. okey lagi. Jarak tempat ada air terlalu jauh. Okey lagi. Terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Okey, yang kelima. Cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Okey, tadi kamu sebut yang tadi tu apa dia? Sebab ke apa? Sebab Sebab. Okey, kalau syarat tayamum pula? mencari air selepas masuk waktu solat. Okey, lagi. Masuk waktu solat. Okey, kemudian. Menggunakan debu tanah yang suci. Okey, bagus. Lagi satu. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, itu 4 syarat dia. Syarat dengan sebab dia. Zuriah ada. Zuriah siapa? Siapa Zuriah? Ya. Imirul lah Zuriah. Kamu nama apa? Yang sebenar? Terima kasih. Nur Kasih. Okey, Nur Kasih. Okey, sebut kat Ustaz perkara yang membatalkan tayamum. Ya, apakah perkara yang membatalkan tayamum? Jumpa tak? Melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Okey, sekejap. Okey, cuba sebut dua perkara yang membatalkan wuduk. Yang kamu ingat. Dua yang membatalkan wuduk. Kamu ada wuduk ni, tiba-tiba kamu kena ambil wuduk lain. Apakah perkara yang membatalkan wuduk tu? Wuduk dengan air tu. Cuba sebut. Ingat perkara yang membatalkan wuduk? Memijak. Memijak, Najis cicak. cicak.
Memijak najis cicak. Pijak najis cicak. Tak batal. Kalau kamu terpijak tahi sekalipun, tahi apa-apa je lah, tak batal wuduk. Sebab kamu hanya basuh je. Jangan pula salah-sangka pijak najis, tersentuh najis ke. Contoh kamu solat tiba-tiba ada burung datang terbang berak atas tangan kamu. Kamu punya wuduk tak batal. Hanya batal apa? Solat je. Kamu kena keluar solat, hanya basuh je, tak payah ambil wuduk. Sama juga terpijak cicak tadi pun, walaupun najis ke apa, tak perlu nak ambil wuduk. Dia tak batal. Apa dia yang batalkan wuduk? Kalau makan batal tak wuduk? Tak. Tak batal juga. Lagi apa yang batal? Bersentuh. Siapa nak jawab tadi? Sentuh. Izzat nak jawab. Dalam kentut. Senang. Yang tu famous. Terkenal tu. Terkentut batal wuduk. Ataupun terkeluar sesuatu daripada kemaluan kita, batal wuduk. Tu yang kedua, apa lagi yang batalkan wuduk? Selain pada terkentut, selain pada terkeluar sesuatu tu. Tersentuh perempuan. Tersentuh bukan murim kita, bukan mahram kita. Laki sentuh perempuan, perempuan sentuh laki. Tapi kalau mak ayah kita tak apa. Abang kita ke kakak kita tak apa. Itu ada lagi. Tapi Ustaz minta dua tadi. Yang pertama tadi terkentut, lepas tu yang kedua tersentuh lelaki ataupun perempuan. Okey, teruskan Kasih. Perkara yang batalkan wuduk, perkara yang batalkan tayamum yang kedua. Baca yang kamu tadi baca sambung. Okey. Tidur. Yang kedua. Yang kedua yang dalam ni, yang tajuk ni, perkara yang batalkan tayamum tu. Ada air selepas bertayamum sebelum solat. Okey. Lagi. Yang ketiga. Sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Okey, yang keempat. Telah luput waktu solat. Dia telah luput waktu solat. Yang kelima. Murtad. Okey. Faham Itu saja kita punya pelajaran kita. Jadi hari ni kita dah belajar pengertian dalil dia. Kemudian kita dah belajar rukun tayamum, sunat tayamum, sebab-sebab yang membolehkan kita bertayamum, syarat-syarat tayamum, dan yang terakhir perkara yang membatalkan tayamum. Jadi Ustaz harap kamu jangan lupalah. Kalau lupa pun kamu cuba baca balik untuk nak ingatkan balik. So lepas ni Ustaz akan bagi latihan mungkin berbentuk kuis. Berbentuk kuis ni maksudnya kamu kena jawab melalui internet lah. Buka link tu, nanti jawab kat situ. Dah siap, nanti kamu print screen kan kamu punya markah dan hantar ke dalam grup Telegram macam biasa. Okey? Ada apa-apa lagi sebelum tu? Sebelum kita nak habiskan kelas kita 9:30. Ada apa-apa muskil yang tak faham ke, yang tanya apa-apa lagi sebelum kita nak tutup ni? Tak ada Tak ada. Kalau tak ada, Ustaz anggap kamu dah faham lah. Okay. InsyaAllah hingga kita bertemu lagi di lain hari. Semoga kita sama dapat manfaat daripada kelas kita hari ini. Dan saya minta maaf kalau ada tersalah cakap ke. Okay, selamat belajar di rumah dan selamat menjalankan tugas kamu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, bye-bye. Terima kasih.